Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Apa khabar penduduk Batu Pahat? Apa khabar penduduk Batu Pahat? Saya harap semuanya berada dalam keadaan sihat. Sekarang baru pukul 1.57. Sepatutnya pukul 2. Mungkin ada yang yang baru nak buka, baru nak join. Kita tunggu dulu sementara tu, kita membebel. Kita tengok dekat sini, ada tak respon. Kalau kata dengar, katakan dengar, tulis komen dengar. Komen dengar. Komen dengar. Komen dengar. Kalau dengar, komen dengar. Okey. Tengok. Hari ni pagi ni agak sibuk sikit. Pagi ni memang agak sibuk sikit. Pesakit dia ada pemeriksaan pememah berapa belas orang. Kalau ada yang nak buat sunat. Jadi memang agak sibuk sikit lah. Alhamdulillah kita masih boleh mengudara di dalam FB Live untuk kali ni. Apakah topik pada kali ni? Topik pada kali ni yang diorang bagi kat saya, staff bagi kat saya adalah bertajuk Panau. Dia bagi tajuk Panau. Ada orang kata saya ni dekat sangat. Kena jauh belakang sikit. Okey. Topik kita pada hari ini adalah berkenaan Panau. Okey, sebelum kita memulakan topik pada hari ini, mungkin ada yang belum mengenali diri saya. Saya perkenalkan diri dulu. Saya Dr. Andalas dari Klinik Kurnia Batu Pahat, Johor. Klinik Kurnia beroperasi 24 jam. Kepakaran Klinik Kurnia adalah membantu masyarakat untuk mengetahui status kesihatannya supaya kekal sihat, cegah dan aktif serta dapat tidur lena di malam hari. Klinik Kurnia telah membantu hampir 5,000 orang sejak di tahun 2019 sehingga Februari 2020. Kenapa saya kata Februari 2020? Sebab 5,000 orang tu kebanyakan kita bantu melalui program-program yang kita lakukan di kampung-kampung, di desa-desa, mungkin di dalam sekitar Batu Pahat dan juga di taman-taman perumahan melalui ketua kampung ataupun pengurusi-pengurusi taman. Jadi pada sejak PKP mulai Mac bila COVID-19 naik, banyak aktiviti kita dicancelkan. 2 bulan Mac tu ada 25 event yang kami cancel. Okey. Jadi kita melakukan pemeriksaan status kesihatan tersebut secara percuma. Kita buat secara percuma percuma tanpa pesakit mengeluarkan sesin pun. Kecuali diorang nak pemeriksaan yang lebih lanjut lah. Sebab kita akan selalu yang basic punya pemeriksaan. Kalau diorang nak yang lebih lanjut, diorang perlu mengeluarkan sedikit bayaran pada harga yang minima. Okey. Jadi kepada yang ingin mengetahui tentang status kesihatannya, boleh menghubungi Klinik Kurnia di talian 011-295-24248. 011-295-24248. Okey, kita terus ke topik pada hari ini berkaitan dengan Panau. Diorang bagi kes tadi kat saya, ada remaja atau belia berumur 24 tahun, dia belajar kat universiti. Tapi sejak 3 bulan lalu dia dapati terdapat beberapa tumpuk putih di bahagian dada serta belakang badan lah. Saiz berbeza dari kecil shilling 10 sen hingga sebesar 50 sen. Kadang-kadang tumpuk ini terasa gatal, terutama ketika banyak peluh. Sehingga menyebabkan tak selesa. Dia kata dia tak boleh mengelak keadaan ini sebab dia seorang atlet olahraga universiti dan latihan mingguan menyebabkan dia mengeluarkan banyak peluh. Dia mengatakan tumpuk itu adalah Panau berlaku kerana sekerap mandi sewaktu badan masih peluh. Dia kata adakah benda ni benar?
Okey, seperti saya kata, berdasarkan apa yang pesakit ni alami, memang kemungkinan besar dia sedang menghidapi penyakit panau, ataupun nama lain, nama saintifiknya pityriasis versicolor. Iaitu sejenis jangkitan kulat pada kulit. Dia berlaku mungkin ada beberapa sebab, dan setengah golongan lebih risiko untuk dapat jangkitan ni. Okey, contohnya remaja, sebab mereka kerap berpeluh dan lemah, sistem imun masih tidak stabil, hormon masih dalam peringkat remaja, jadi apa yang dibuat diagnosisnya selalunya kita buat secara klinikal. Kita tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kita jarang melakukan pemeriksaan yang perlu menghantarkan contoh-contoh tisu ke lab untuk mengesahkan tu. Sebab kita kalau kata nak buat pemeriksaan lab, kita perlu ambil bahagian panau tu, kita macam kikis, scrap, kita letak, kita hantar. Ada cara dia lah untuk pemeriksaan di lab, itu. Jadi kita selalu menggunakan diagnosis berdasarkan diagnosis klinikal, dan kita akan bagi rawatan mengikut diagnosis tersebut. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, memang digalakkan pesakit untuk mengetahui untuk menghubungi doktor anda. Okey. Apakah itu panau? Okey, panau ni adalah satu penyakit kulit yang biasa kita temui. Rasa kat Malaysia banyak kot. Sebab satu cuaca. Soal iklim dia. Yang banyak ni, terutama di Malaysia ni banyak dengan nama lain dia, nama saintifiknya Tinea versicolor ataupun pityriasis versicolor. Cuma ianya banyak, memang mudah lah. Boleh kata kat Malaysia ni memang mudah untuk dihadapi, terutama remaja lah. Jadi penyebab panau ni ialah macam saya kata tadi, dia ada sejenis kumpulan kulat yang dikenali tadi sebagai pityriasis versicolor, dan terdapat berbagai jenis kulat yang ada yang boleh terjadi boleh dihadapi oleh pesakit. Jadi actually kulat-kulat ni dia adalah flora normal di kulit, tetapi disebabkan berlaku ketidakseimbangan. Dia flora normal kulit ni berarti dia memang ada kat kulit badan kita, tapi disebabkan keseimbangan atau ada beberapa faktor, dia menyebabkan keseimbangan terganggu dan dia jadi dominan, dia akan naik. Jadi terutama kalau kulit tu memang kerap berpeluh lah, basah, lembap, itu memang kesukaan dia. Dan selalunya banyak ditemui di bahagian, macam adik tadi kata, di dada dengan bahagian belakang. Kalau bahagian lain tu kadang kita boleh nampak putih-putih dekat muka, kadang-kadang dekat kulit kepala. Dan jangan risau, panau ni tak berjangkit. Dia tidak berjangkit. Dia tidak menjangkiti orang lain seperti COVID-19. Okey. Faham ke? Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Dah makan ke semua orang? Macam tak ada respon je. Okey. Tak ada pertanyaan. Agak-agak siapa yang berisiko untuk dapat panau ni? Selalu macam dia kata tadi, awal-awal tu golongan remaja. Actually dia tak nak katakan siapa sangat ada spesifik tu susah lah, tapi kebanyakan golongan remaja paling berisiko lah untuk mendapat panau. Sebab pada usia remaja ni, kelenjar sebum, kelenjar keringat tu masih sangat aktif dan menghasilkan banyak peluh. Lepas tu, dan bila apa lagi kita tinggal di kawasan yang iklimnya tropikal, yang mana cuacanya sentiasa panas, lembap, dia akan menyebabkan mudah mendapat panau. Okey.
Risiko lain yang perlu kita tahu, yang boleh siapa yang boleh mudah dapat panau itu ada aktif secara fizikal, bersenam, satu keadaan yang mana peluh yang berlebihan, hyperhidrosis kalau tak salah dia panggil. Pakaian ataupun balutan yang pakaian kita terlalu ketat lah sampai tak ada pengudaraan, lepas tu lemah sistem imun, lepas tu pengambilan steroid yang mana menyebabkan imun sistem kita akan rendah, lepas tu ataupun tak cukup nutrition. Ada setengah orang kata orang yang mandi ataupun mandi ketika peluh boleh menyebabkan panau, tapi benda tu memang tak betul. Malahan kalau mandi ketika peluh sebenarnya tidak menyebabkan panau, malahan ia akan membersihkan kulit badan kita selepas aktiviti fizikal. Jadi untuk mengurangkan risiko tu memang kita galakkan mandi selepas setiap kali aktiviti walaupun berpeluh. Jadi gejala panau ni kalau kita tengok selalunya kita akan lihat tumpuk-tumpuk di bahagian belakang, di bahagian dada dan bahagian belakang badan, ya. Kadang boleh di leher dengan di perut. Jadi tumpuk-tumpuk ni boleh berwarna putih, boleh saiz dia ada besar, ada kecil, kadang kecil duk shilling, kadang besar 50 sen, kadang sangat besar, berwarna putih, kadang-kadang boleh berwarna, bergantung kepada kulit pesakit lah. Kadang-kadang kalau kulit yang bercerah kita akan nampak macam kemerahan atau coklat lebih gelap. Itu sebab dia bergantung pada warna kulit badan kita. Itu panau. Lepas tu gejala lain ataupun tanda-tanda lain kita boleh tengok adalah bentuk dia kadang ada bujur, ada bulat, kadang dia macam ring. Dalam tu warna tak ada macam sempadan dia. Lepas tu kulit tu boleh bersisik, lepas tu boleh gatal, ataupun kadang ruam, bentuk ruam. Actually ada juga penyakit lain yang menyebabkan panau. Itu sebab kita kena bezakan dengan penyakit kulit yang lain. Dia hampir sama-sama je. Itu kena bezakan. Yang hanya melalui pemeriksaan doktor dia akan klinikal daripada cerita pesakit kita akan tahu itu adalah panau. Jadi macam saya cakap awal-awal tu, kalau selalunya doktor akan menegakkan diagnosis tu berdasarkan clinical finding. Hanya kes-kes tertentu dia tak perlu memeriksa makmal, tapi hanya kes-kes tertentu kalau pesakit memang inginkan lanjut untuk pasti apakah penyakit tu sama ada betul panau atau tidak, kita akan kikis bahagian tu kan untuk hantar ke lab untuk lihat di bawah mikroskop. Kalau kita sampai tahap ni, selalu kita akan startkan mulakan rawatan apabila kita dah pasti. Bila kita dah pasti itu adalah panau. Ubat-ubatan yang kita guna selalunya ada dua jenis, sama ada ubat sapu atau ubat makan. Itu akan ditentukan oleh doktor berdasarkan, kita akan tanya berdasarkan sejarah pada pesakit, sebab kita kena explain sebab ubat panau ni ada kesan sampingan. Tindak balas ubat panau ni boleh berlaku untuk dengan ubat-ubatan yang lain, dan ada setengah ubat panau tidak sesuai untuk ketika mengandung. Dan kadang ubat panau boleh menyebabkan alahan, alergik, gatal juga. Itu masalah dia. Itu salah satu. Jadi kita selalu memberi ubat sapu ataupun ubat makan. Dan ubat sapu apa yang dia beri tu, dia banyak jenis. Jadi selalunya dia bagi ikut tahap, kan tahap lah, sebab selalu kita bagi selepas rawatan untuk panau ni memang agak lama, 2-6 minggu tu paling cepat. Kadang-kadang berlanjutan sehingga setahun 2 tahun untuk menghilangkannya. Dia bukan tempoh yang kata pakai seminggu dia akan hilang, tidak, dia ambil waktu. Jadi dan kadang ubat makan pun kita bagi, dan kita melihat keperluan ubat makan ni berdasarkan kepada seberapa teruknya panau tersebut, adakah melebat terlalu luas, ataupun
apabila urat-urat ubat sapu tidak berjaya. Kita perlu melihat kepada keadaan tersebut sebelum kita start ubat panau, sebab ubat panau ni ada efek dia, terutama ubat makan lah. Kita ada efek dia, jadi kita tak boleh bagi sebarangan. Kita tak boleh bagi sebarangan dan tidak boleh beli sebarangan. Memang dah Kementerian Kesihatan dah gazetkan, dah wawarkan yang ubat panau tu sepatutnya perlu ambil ketika berjumpa dengan doktor, tak boleh beli sebarangan di farmasi. Jadi terutama ubat makan, kita akan tanya dulu, kita akan tahu sejarah dia, risiko yang dia ada, sebab baru kita akan start. Actually kalau komplikasi panau ni tidaklah berbahaya dan dia memang boleh hidup, boleh ada lama kat tubuh badan. Dengan ubat-ubatan dia ambil waktu, boleh sampai beberapa bulan sehingga beberapa tahun selepas rawatan dijalankan. Itu. Jadi dalam arti kata lain, untuk mencegah jangkitan panau, kita perlu memberi kesedaran pada sekeliling kita, mendidik orang lain, ada orang sekeliling kita tentang panau, dan membersihkan diri sebaik-baiknya selepas berpeluh, menggunakan pakaian yang longgar dan menyerap peluh lah, supaya tidak ataupun tak memakai pakaian yang basah lah. Lepas tu, dan mengambil steroid cuma atas nasihat doktor. Steroid ni macam saya beritahu, dia akan menyebabkan sistem imun tu rendah hingga memudahkan timbulnya panau di badan kita. Saya rasa tu je untuk kali ni. Ada pasien, kebetulan ada pesakit. Saya rasa tu je untuk kali ni. Kalau ada yang ingin mengetahui, ada yang ingin bertanya, boleh komen di bawah ataupun boleh PM, DM ke page Klinik Kurnia ataupun di grup FB Group Klinik Kurnia untuk maklumat lebih lanjut, ataupun WhatsApp saja 0112952448. InsyaAllah kita akan cuba jawab, dan saya menjemput semua untuk like FB page Klinik Kurnia BP Johor. Minta tolong like kepada yang menonton, boleh tolong like FB page Klinik Kurnia BP Johor, dan boleh join FB Group Klinik Kurnia. Boleh join FB page Klinik Kurnia. Tapi tolong masukkan nombor telefon anda, jawab soalan yang diberikan dan masukkan nombor telefon anda. Kita akan approve untuk join FB Group Klinik Kurnia. Saya rasa itu je untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.